Kalau ada bos yang bukan Islam tak bagi anak kita pakai tudung, walaupun gaji dia tinggi, suruh dia berhenti. Jangan risau, ada joki lain nak, percayalah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua orang-orang kuih satuan kuliah duha kan. Alhamdulillah, kita setelah beberapa tahun tertangguh, hari itu adalah buat online kan. Tak sama buat online. Penceramah menguap kan. Bukan yang dongeng, penceramah menguap macam mana kan. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama. Ini semua izin Allah kan. Saya baru balik pada tanah suci, balik umrah. Ni saya ingat pergi sana saya rehat lah. Lepas pada yang boleh ceramah balik itu, lepas lockdown itu tak berhenti ceramah. Saya tak kerja lain ceramah kan. Itu ingat bolehlah rehat ke tanah suci. Tak ada tu. Saya pun tak tahu tu Makkah ke Malaysia, tak tahu. Jap gambar ya, ponik waktu. Pergi mana lah sebab pagi tu seramai-ramai orang Malaysia. Saya ingat orang Indonesia pun dalam satu grup je saya jumpa. Orang Turki pun tak ramai. Orang Malaysia ramai. Dan bila saya sampai ke tanah suci tu, biasalah. Siapa yang dah lama tak pergi kan, tahulah. Sekarang ni masuk semayang menjadi haram pun kena booking. Masuk semayang, bukan umrah, semayang. Kat Masjid Nabawi tu ramai yang menangis tak dapat masuk. Bukan kata apa, Raudah tu memang payah nak masuk sekarang. Perempuan tu utama, lelaki boleh lagi. Bayangkan nak melambai pada Nabi. Nak lalu ziarah makam pun 1.5 km beratur. Saya ingat pahala lepas subuh tu semua berlari, pahala rupa nak beratur. Tapi itulah nak beritahu, makin lama makin mahal, makin payah kan. Tapi dengan SOP dah tak ada SOP dah. Masa saya balik tu diumumkan tak ada SOP. Semayang memang rapat dah. Alhamdulillah masa balik itu satu kapal terbang positif, kecuali Samsul depan. Saya kuarantin 5 hari, saya kuarantin kat hotel. Saya pilih ada satu hotel kat Somban tu. Duduk sebab risau kan. Duduk lah. Taklah aku sangka 2 tahun lebih kobal tak kena jolok hidung. Nak pergi umrah hanya masa jolok. Ingat dah sudah dah balik sampai ke LA jolok lagi. Yo tu. Tapi sekarang tu yang terbaru nak pergi umrah 6990 paling rendah. 6990. 7,000 lah, 7,000 ke atas. Bawah 7,000 jangan percaya, bohong. Ya. Kalau nak pergi lagi dengan Samsul Bat bulan 12. Ni kan promote nak lebih kurang. Jadi kita sambung ya, mahabbah cinta. Kalau bab 9 mahabbah cinta kepada Nabi SAW, kita sambung bab 10 iaitu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perpautan jiwa seseorang terhadap sesuatu yang dipandang dapat melazatkan atau membahagiakan. Jika perpautan itu lebih kuat lagi, maka dinamakan rindu. Dia terpaut, teringat, terbayang. Macam siapa yang pergi tanah suci yang terbayang. Jadi kita kena betulkan terbayang tu sebab apa? Sebab suasana kita beribadah tu. Saya terkejut nak tengok dengan tahap tu ramai orang. Maknanya apa? Maknanya kerinduan orang. Nak gambarkan ramai, kebanyakan kita dah pergi umrah kan, pernah pergi umrah, pergi haji kan. Kan ada R&R yang buruk tu. Tempat berhenti tu, saya pada Madinah nak ke Makkah tu berhenti dekat Al Jazeera nama tempat tu. Tempat hentian ni 25 ke 30 biji bas berhenti situ, semua orang Malaysia. Ramai tak ramai. Nak kencing besok lah, tapi kencing.
Kan basuh jamak tak apa, ramai nak. Toilet tu kotor kan. Tak macam R&R gitu lah kan. Tapi orang pergi sebab apa? Teringat, terpaut. Dan saya first time lah dapat tengok orang Malaysia meninggal di sana. Mana dia bawa keluar tu, sebab kita tengok lah syarikat travel tu orang Malaysia kan, berebut-rebut orang nak bawa jenazah dia kan. Itulah. Jadi itulah rasa rindu, rasa teringat kan. Itu sebab Nabi letakkan belum sempurna keimanan seseorang selagi mana dia tidak mengasihi aku, Nabi kata, melebihi daripada dia mengasihi kedua ibu bapa dia, anak-anak dia dan manusia selainnya. Ni kita nak pitam-pitam, nak mampu rindu ke boyfriend bodoh kan. Kiamat Ta'ala tak ingat, Rasul tak ingat. Ingat Rasul automatik. Kalau ingat Allah, Rasul kan, Rasul automatik ingat Allah. Sepatutnya macam tu. Elok perangai kan, elok tingkah laku, rasa Allah tu ada macam tu kan. Macam tu keadaan kan. Sehingga relalah seseorang jadi hamba kepada kekasihnya. Nampak tu, mahu mengorbankan segala yang dimilikinya demi kekasihnya. Masih ingat cerita Zulaikha ketika cintanya kepada Yusuf alaihissalam teramat sangat sehingga sampai pada puncak kerinduan. Nampak? Zulaikha sayang mana, rindu mana kat Nabi Yusuf, terbayang-bayang ketampanan itu kan. Sampai puncak tu, sampai kan bila orang kutuk-kutuk dia, orang cakap dia suruh orang perempuan semua potong bawang. Kau potong bawang, lepas suruh Nabi Yusuf lalu. Nabi Yusuf lalu terpotong tangan sendiri, punya handsome lah. Macam tu lah. Macam saya lalu tadi tak ada dah. Ya ramai lah, PKP 2 tahun dah romok dah. Tu ramai. Dah lebar dah. Kan. Itulah. Bulan puasa esok kita kuih elok ya. Kan. Tetapi kita dan dia memiliki emas permata. Dia rela mengorbankan segala harta kecantikannya. Dia memiliki emas permata, kalung dan liontin 70 unta. Namun semua itu dikorbankan demi cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Setiap orang yang berkata hari ini aku terlihat Yusuf, maka diberikan sebuah kalung. Macam tu. Dia dengar orang tu cakap ternampak Nabi Yusuf, aku ternampak Yusuf, tadi pun dia bagi kalung tu. Punya gembira. Macam tadi kan, dia nampak Samsul Debat ada kat kedai makan tu. Tak ada repek pun. Kan, tapi yang ni dia Zulaikha dengar sebut nama dia, dia bagi kalung. Dia sayang, dia rindu kan. Segala-galanya maka diberikan sebuah kalung. Kemudian seterusnya sehingga kalungnya habis, segala-galanya diberikan nama Yusuf. Dia lupa segalanya selain Yusuf kerana kerinduannya mendalam. Jika dia menghadapkan ke langit, seolah-olah nama Yusuf tu termaktub pada bintang-bintang. Ayo sah dengan macam tu lah kerinduan dia kan. Macam buka YouTube tu, tak ada lah nama lain, Samsul Debat contoh lah. Tahu mana hari tu ada orang ambil gambar kat Mekah. Saya kata, bukan semalam dah ambil kau kak, semalam baju lain. Ayo, bertukar baju pun nak ambil gambar tu. Parah. Tak boleh tukar baju pula aku ni kan. Itulah. Diceritakan, ni penting ni, bahawa ketika Zulaikha telah beriman dan telah menjadi kepada isteri Yusuf. Dia beriman, dia dah memeluk Islam, kemudian dia dah menjadi isteri pada Nabi Yusuf. Dia malah suka menjauhi Yusuf. Sudah pahala pula kan? Dia lebih suka menyepi untuk beribadah serta memutuskan dirinya untuk beribadah. Ketika Yusuf memanggilnya ke bilik di siang hari, maka dia menolaknya sampai datang malam. Namun ketika Yusuf memanggilnya di malam hari, maka dia menundakan sampai siang hari. Dan dia berkata, wahai Yusuf, dahulu aku menyintaimu sebelum mengenali dia, maka kini setelah aku mengenalnya, maka tidak ada lagi cinta untuk selainnya, dan aku tidak perlukan penggantinya. Sebab dia takut kalau dia masuk bilik, dia nampak Yusuf handsome itu, tampan, dan menyebabkan dia lupa pada Allah. Macam tu sekali. Macam anak-anak kita lah, takut dia pegang handphone tu, takut dia lupa pada Allah, main game je. Jadi tak nak dia usik handphone tu. Tak ada lah kan, sampai koring lah bateri tu main kan. Habis tu kalau lah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah
Kan? Tapi itu dia makna sampai tahap tu lah, kelekaan tu, dia takut kelekaan nanti dia tengoklah suami dia handsome, takut dia lalai, dia lupa. Macam tu. Sehinggalah Yusuf berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk demikian, dan dia mengkhabarkan bahawa dia hendak keluarkan 2 orang putera dari rahimmu, yang keduanya akan dijadikan sebagai nabi. Kemudian Zulaikha berkata, jika Allah memerintahkan demikian dan menjadikan aku sebagai jalan untuk itu, maka aku mentaati perintah Allah. Kemudian dengan suka hati dia melayani Yusuf AS. Macam tu. Yang semana-mana, apa bondo pun yang kita buat, jangan lupa niatkan kerana Allah, lillahi ta'ala. Allah Ta'ala sebut, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang buat sesuatu tu niat dia kerana Allah, maka dia akan dapati. Niat kerana Allah tu fi sabilillah, di jalan Allah, semua kerana Allah, dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Buka surah An-Nisa ayat 100. Kan? Semua kerana Allah. Jangan kita risau. Ada orang kojo kan, kojo dia tengok rupa-rupa syarikat dia tu, duit asas yang dia dapat gaji tu, dia dapat syarikat tu, salah satu dia punya operasi dia, dia jual arak. Dia jual minuman keras. Jadi kita pun tahu dia tak nak terbabit dengan benda tu, maka dia berhenti. Tapi gaji dah tinggi. Tu soalan dia. Janganlah kita risau bila kita tinggal kerana Allah. Jangan risau. Rezeki Allah luas dan banyak. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki Allah ni yang lain macam mana. Dululah masa saya nak berhenti kerja, ramai orang marah. Kau nak berhenti kerja, kau dah elok kerja government, gaji kau tinggi je, kau jadi pengarah, kau nak bagi makan anak bini kau makan apa, nak camah-camah macam mana. Ada orang cakap lah, dah terjamin deh. Ayat terjamin tu paling bahaya. Macam orang buat insurans kan, selalu cakap tu, kau ni, kau jadi apa-apa kat kau, apa nak jadikan anak bini kau. Kalau kau isi orang ni terjamin masa depan, jangan cakap. Tak ada siapa bagi jaminan atas dunia ni, kan? Percaya rezeki daripada Allah. Alhamdulillah. Semenjak saya berhenti tu tak ada, walaupun pencen tak dapat lagi, tak ada, tak makan lah. Yang lepas ni pun saya yakin ada makanan ni untuk saya. Ada. Kan? Tak tidak minum, ada lah. Iya, tapi itulah dia. Kadang-kadang orang takut. Kan? Kasih sayang kepada Allah ni, cinta kepada Allah ni menyebabkan kita yakin segala-galanya kerana Allah, lillahi ta'ala. Macam kita datang hari ni lah. Bukannya nampak apa kelebihan, memang tak nampak. Orang tu rasa ke hati dia datang majlis ilmu. Dia tambah-tambah syukur, berbunga-bunga. Dia lain. Orang yang tak pergi majlis ilmu, lain jiwa dia. Datang je kuliah duha hari-hari kan. Tak kisah pencamahnya lain-lain. Perempuan, ustazah, ustaz ke. Yang berkongsi dengan kita tu, hati kita ni terisi. Yang duduk jaga cucu tu, makan kau nak pondok lah. Ando, bom ni, sudah dalam mati dah. Cucu lah. Cucu. Tapi bukanlah saya kata larang jaga cucu, tak. Maksudnya, sambil-sambil tu, biar ada pengisian. Datang ke majlis ilmu dengan dongak ke YouTube, tak sama. Tak sama. Niat pula kerana Allah. Itu penting. Jaga mak, jaga anak, tapi niat kena Allah, lain. Jaga budak pengasuh sebab dia duit, lain. Ingat tak kisah yang seorang lelaki ni, dia seorang saudagar yang kaya, kemudian dia tak sihat. Bila dia tak sihat, dia ada 2 orang anak lelaki. 2 anak lelaki ni, yang seorang ni tak apalah, biarlah aku jaga ayah. Yang seorang tu aku tak nak jaga ayah dia, kau jagalah, aku nak duit dia je. Seorang anak ni lah. Kemudian yang ni pun jagalah ayah dia sampailah ayah meninggal dunia. Bila ayah meninggal dunia, ayah ni kaya. Abangnya barulah balik ambil segala harta dia. Adik ni kata tak apalah, abang nak ambil lah, saya tak nak dah, saya ikhlas jaga ayah ni. Abang ambil atau tak ada 1 sen pun tinggal adik tu. Habis kau jual, habis semua. Yang adik ni hiduplah dengan isteri dia, memang susah hidup dia. Susah hidup dia. Satu malam, dia mimpi. Mimpi seorang lelaki berjubah putih datang, dia kata,
Kau pergilah ke sekian-sekian tompek ni, ada duit kat situ sebanyak 100 dinar Ashrafi tu. 100 dinar. Pergilah ambil. Kira kaya lah, pakai banyak lah tu 100 tu pada zaman tu. Kau pergilah ambil. Dia tanya satu soalan dalam mimpi dia, aku nak tanya dulu sebelum nak ambil duit tu. Duit tu ada tak keberkatannya di sisi Allah? Dia kata tak ada. Sok tu dia terjaga, dia cakap dengan bini dia. Yang ni terjemahan dia. Lebih kurang tak ada macam tu bukan dah. Dia cakap dengan isteri dia, abang mimpi macam ni, abang pergilah ambil, baik pun ambil, tak ada berkat, baik pun ambil, kata. Tak ada, dia pergi ambil dia. Bini bongi, ambil lah. Tu saya tambah tu, tak ada dalam riwayat tu, saya yang tambah. Saya agak-agak macam tu lah. Kemudian dalam selang beberapa malam dia mimpi sekali lagi. Orang tu datang, dia kata kau pergi sini pula, sini ada 100 dinar, kau pergi ambil 100 dinar Ashrafi. Itu dia tanya lagi. Sebelum tu aku nak tanya, ada tak keberkatan? Tak ada. So cerita ke bini lagi. Bini kata ambil lah bang. Oh tak ada berkat. Tak ada berkat. Itu pun saya tambah. Dia tak cakap macam tu lah. Tapi perempuan menjawab lah ke macam tu lah kan. Tapi dia tak, dia pergi ambil dah. Dia tak pergi ambil. Kemudian selang beberapa malam, dia pun cakap. Dia nampak seorang lagi, dia nampak orang yang baju putih tu datang lagi. Dia kata kau pergi ke sini. Kali ni ada 2 dinar, bukan 100, 2 dinar ya. 2 ringgit. 2 dinar. 2 dinar. Lepas tu dia tanya lah, ada tak keberkatan? Itu ada. Dia kata. Dia pun berat dengan bini. Yang abang mimpi lagi. Berapa ulat kali ni? Dia tanya. 2 dinar. Berapa 2 dinar? Tu saya tambah. Tu ayat tu saya tambah. Tapi bini petikai lah. 2 dinar sikit mana tak apa. Ada keberkatannya, kata suami dia. Suami dia pun ambil lah 2 dinar tu. Pergilah ke pasar. Apa bono dapat beli dengan 2 dinar tu? Dapat beli 2 ekor ikan. Dia belilah 2 ekor ikan, bawa balik. Nah, kau masak lah. Ni lah rezeki kita hari ni. Bini pun, yalah Alhamdulillah. Bini pun nak masak ikan tu, nak disiangkan, nak bolah isi paut ikan tu. Dia bolah dalam paut ikan tu ada sebiji mutiara. Jadi 2 ekor ikan, 2 biji mutiara. Mutiara tu sangat polik, cantik dan polik. Rare lah dalam bahasa orang Gombak. Memang rare betul lah tu. Jadi suami dia kata, bak aku jualkan. Dia pun bawa ke pekan, tanya siapa yang nak jual. Ketika ini adalah zaman pemerintahan Malik bin Marwan. Zaman pemerintahan Saidina ni Malik bin Marwan. Kemudian bila Khalifah Malik bin Marwan ni tanya, dia kebetulan memang dia tengah mencari mutiara yang jernih itu. Jadi dia kata, berapa harganya? Jadi dia beli harga dia 50 ekor unta yang syarat dengan muatan. Jadi nak beritahu apa? Itulah beza orang yang cari keberkatan. Dapat joki tidak disangka-sangka. Bukan semua orang dapat rezeki kan, datang kuliah macam ni kan. InsyaAllah ada je rezeki. Kan keluar ni kan ada tempat minum nak pergi. Dengan geng-geng dia tu. Tempat biasa okey kan. Iya. Walaupun duduk kat kursi belakang tu pun rezeki. Kan? Jangan kita cemburu lah. Untunglah sampai duduk kat kursi tu. Yang kat belakang lah, untunglah kau berselur duduk depan. Pek kau tengok bulu hidung Samsul Debat pun kau nampak duduk depan tu. Contoh lah kan. Nah, dia sebenarnya macam tu. Masing-masing ada rezeki dia. Kan? Tu yang ada 2 bulan lepas orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Ayo soalan kan. Saya kata dia bukan masalah alamat tu, dia salah orang yang duduk ke alamat tu. Marah. Saya kata buta hati. Sebab rezeki ni tidak semestinya sama macam yang kita nak. Allah bagi rezeki suami yang baik. Semua orang baik. Ada di kalangan jemaah kita ni, suami tak boleh harap. Ada.
Kan bini hari-hari doa itu ada seorang minta saya, Ustaz boleh tak tolong doakan saya Ustaz, biar saya dengan suami ni taat mendapat anak Ustaz. Saya tu kira bismillah menangis beliau dah. Saya bawa ke tangan belum doa ni kau nangis bahal tilu tu. Tapi orang dia bila orang mengharap sesuatu pada dia tu yang paling besar sekali. Mustahak kan. Ada orang suami dah diambil oleh Allah. Kan? Alhamdulillah laki dia dah poi tak nyusahan dan pun. Tak maksud dia masa dia poi meninggal tu dia tak sakit dia tak apa tu. Tiba-tiba samput meninggal dia senang. Poi tu senang lah, tak adalah hari-hari samput kena bapa-apa. Ada isteri macam tu. Kena bawa suami pergi ke bilik air hari-hari. Kan? Kena buatkan bilik air khas untuk dia, kan? Itu semua ujian masing-masing rezeki tu. Kan? Tu dia. Ada orang tu rezeki suami ni rajin kahwin. Kejap kahwin. Dia jadi yang nombor 2. Dia jadi yang nombor 3. Ada satu majlis saya pergi tu. Saya tak nak sebut lagi mana. Semua yang lelaki di situ semua 2-3. Tak ada yang seorang lah. Yang bercakap tu yang seorang depan tu. Dia seorang tu tanya apa? Ustaz, kalau laki kita ni dah banyak bini, sibuk nak kahwin lagi, apa pandangan Ustaz? Kau janganlah susahkan aku dengan soalan tu. Tak, tu pun rezeki. Dan dia baik dengan madu-madu itu baik, alhamdulillah. Rezeki. Jadi itu semua. Tak bukan saya nak menggalak dengan apa, tak ada. Tapi maksudnya ada rezeki masing-masing. Ada tu rezeki apa? Anak pandai, rezeki. Rezeki anak tak pandai, tapi anak tu baik dengan mak boleh membuatkan mak tu baik. Biar dia tak pandai tapi baik dengan mak. Mak minggu ni Alung balik tau. Mak nak apa? Mak cakap ni. Tergagakkan Dian Jalabu. Selori dia bawa balik. Kan? Terbungkang dengan mak lepas makan durian. Panik. Kan? Ayo sekarang durian dah musim balik kan. Okey bulan puasa pun dah panik ni. Memang tengah musim ni. Kan? Itulah dia. Okey, sambung kan. Dan diceritakan bahawa ketika Majnun ditanya siapa namamu, dia berkata Laila. Bukankah dia telah mati? Dia berkata tidak, Laila ada di hatiku. Dia tidak pernah mati. Akulah Laila. Kemudian pada satu ketika dia lalu di rumah Laila, dia memandang ke langit, maka dia ditanya, wahai Majnun, janganlah memandang ke langit, tapi pandanglah rumah Laila, barangkali engkau dapat melihatnya. Lalu Majnun menjawab, cukuplah aku memandang bintang di mana cahayanya menyinari rumah Laila. Laila Majnun. Berlaku kayak mana kisah Laila Majnun ni? Tahu tak? Di Persia di Iran. Kisah benar. Laila Majnun ni sebenarnya nama lelaki itu adalah yang dibagi nama Majnun tu, lelaki itu nama dia Qais. Qais ni dia daripada kecil, ada riwayat katakan dia memang daripada kecil dia berkawan dengan Laila ni sampai menjadi kekasih hati dia. Dan dia selalu membuat puisi-puisi syair untuk Laila, menggambarkan kecantikan Laila tu. Tapi malangnya ceritanya tidak ubah seperti kisah ibu mertuaku. Macam tu ayat dia kan. Memang Laila ni keluarga kaya. Jadi disebabkan kecintaan Qais pada Laila ni buat puisi, dia tak peduli orang. Dia buat syair, dia buat puisi menggambar sampai orang khabar dia tu Majnun, gila. Laila Majnun ni Laila dengan gila, yang gila kan dia. Tu ya Majnun, gila. Sampailah satu tahap Qais ni memberanikan diri dia nak meminang si Laila. Bila dia pinang Laila, dengan penuh besar hati, abah yang menolak pinangan Qais. Tak dapat dah, kau bukan level aku. Kalau kau berkahwin dengan anak aku, maka kami ini mencemarkan kehormatan. Maka kepada ketika itu Laila Majnun sangat kecewa. Majnun bawa diri dia ke tengah hutan belantara, duduk dengan binatang buas. Dia duduk dalam tu. Dia tak keluar-keluar, tak campur orang. Dia menulis syair dekat tanah, dekat pasir tu pakai ganting-ganting kayu.
Dia tak bercampur dengan orang. Kemudian Laila ni dipinang pula oleh seorang lelaki nama dia Ibnu Salam. Orang yang kaya. Bila dengar berita tu, lagilah kecewa. Lagilah Majnun kata, aku tak nak lagi dah campur dengan manusia. Tu yang dia pandang bintang, dia pandang bulan, semua Laila dia kawan. Mencakap dia gila. Kemudian Laila ni pula ketika berkahwin dengan Ibnu Salam, tidak sekalipun suaminya berjaya menyentuh tubuh badan Laila. Tak bersama dah. Akhirnya dia berpisah. Bila berpisah, dan Laila ni pun sayang ke Qais ni. Dia cintakan si Majnun ni. Jadi cuma dia tak dapat nak gambarkan. Sampailah ayah pun meninggal. Kemudian dia bercerai dengan Ibnu Salam tu. Tapi orang dulu-dulu pada ketika itu pantang dia lepas bercerai. 2 tahun dia kena berkabung, dia tak boleh jumpa, tak boleh kahwin apa semua orang, kena duduk dalam rumah 2 tahun dulu. Sekarang habis dah menikah dah. Ada seorang lelaki tu, dia cerai dengan bini dengan habis dah. Habis dah 21 hari bulan Mac. 21 bulan Mac 2022, 26 ni dia nikah. Baru ada orang ngadu dengan saya. Dah ada tarikh tu, saya ingat tarikh tu. Tapi dia 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun ni, dia tak sabar dah nak pergi jumpa. Dalam tempoh tu dia dapat tahu pula ayah kepada Qais meninggal dunia, mak ayah Qais meninggal dunia. Suruh pula orang pergi sampaikan kepada Majnun. Lagilah bertambah sedih hati itu kat dalam hutan tu. Orang mencari kan, ada orang cari-cari, jumpa dia beritahu mak ayah kau dah meninggal dunia. Pun sedih lagi. Dan akhirnya setelah dalam tempoh 2 tahun tu, tak sampai habis 2 tahun, Laila ni pun dek sayang, sakit, tak sihat, meninggal dunia. Dengar kat Majnun pergilah ke pusara dia, pergilah ke kubur dia, terjelapuk dia kat situ. Hari-hari dia duduk kubur, akhirnya dia pun meninggal di kubur Laila tu. Dan dia disemandikan di sebelah kubur. Dia cerita betul. Orang ingatkan Laila Majnun ni macam Romeo and Juliet. Kan? Dia macam itulah kisah dia, antara kisah yang cinta tidak kesampaian. Macam tu. Sini kau ada Laila tu, kebetulan nama sama. Ya, Nur Laila dia tak ada situ tu. Ya. Okay, diceritakan dari Mansur Al-Halaj radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka telah menahannya 18 hari. Maka Asyibli radhiyallahu anhu menziarahinya lalu berkata, wahai Mansur, apakah mahabbah itu? Benar Mansur berkata, jangan kau tanya aku hari ini, tapi tanyalah besok saja. Ketika datang hari esok dan mereka mengeluarkan dari penjara, di mana mereka telah membuat salib untuk membunuhnya, maka Sibli lalu di hadapannya dan Mansur berkata, wahai Sibli, mahabbah itu awalnya terbakar dan akhirnya terbunuh. Ini mengisyaratkan kenyataan apa yang dirasakan oleh Halaj sendiri, bahawa segala sesuatu selain Allah adalah batil, dan dia tahu bahawa Allah lah yang hak. Dan setelah nyata nama Allah, dia melupakan namanya sendiri, sehingga ketika dia ditanya siapa engkau, maka dia berkata, akulah Al-Haq. Ingat tak kisah Masyitah, tukang sisir? Betul lah kan? Macam tukang sisir rambut anak Fir'aun kan, yang disisir rambut, kemudian terlopeh Allah dia sebut kan. Kemudian kan anak Fir'aun, wah apa hal pula dia sebut nama Allah ni? Allah tu siapa? Allah adalah Tuhan kita semua, Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Wah tak boleh jadi ni. Dia mengadu ke Abah Fir'aun, Abah kau khabar kau Tuhan? Si Masyitah kata, adalah satu Tuhan, nama dia Allah, Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Wah tak boleh jadi. Itu dia ambil keluarga dia kan semua. Kau nak aku bagi kau peluang, kalau tidak aku tolak seorang-seorang masuk dalam telaga yang mengelogak, dekat dalam kuali kawah yang mengelogak ni. Mana kau nak? Tak, Allah Tuhan aku, Tuhan kita semua. Tolak laki mati laki Aku bagi pulang lagi, tak tolak seorang lagi, anak mati. Tapi sampai baby tu, kat situ dia tiba-tiba pula datang rasa bersalahkan, kesian naked baby tu. Bersuara baby tu, wahai ibuku, usahlah kau bimbang dan ragu, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Senyum ni, tu kasih sayang pada Allah lebih daripada segala-galanya. Orang buatlah apa pun, cakaplah apa pun, kan? Tu yang penting ni, apa-apa hal pun kita kena niat kepada Allah. Cari ada satu buku, saya pernah jumpa buku tu, Hidup dengan Bismillah. Bismillah kan dengan nama Allah.
Hidup dengan nama Allah. Kita kadang-kadang kita sebut bismillah. Bismillah, kita nak pakai baju bismillah. Dia jadi prosedur ya kadang-kadang, tapi tak sampai dalam hati kita. Bila kita buat tu kerana Allah. Aku pakai baju ni kerana Allah. Mudah-mudahan aku dapat tutup aurat, aku dapat taat perintah Allah. Hari ni aku pergi kuliah dengan baik. Semua kerana Allah. InsyaAllah hidup kita ni akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak sampai bismillah, talan dulu. Ulah tak bismillah. Kan? Tak sadap pernah makan. Kan? Itu sebabnya. Itu sebab kalau kita nak tengok orang ni, kalau nak tengok dia taat, teliti ni, relax ni bila? Bulan puasa. Bulan puasa elok tertib duduk dulu. Tak ada dia bahan makanan dulu. Belum masuk waktu buka gitu kan. Dia sabar, dia botol ansur, dia tenang. Bulan puasa lah. Kata Allah wallahu akbar, bercerah. Allah malaka sumna bika amanna walaka aslamna, relax ada. Dan walhamdulillahirabbil alamin. Kita anak yang tak sabar, sabar slow-slow mak ayah cakap. Sebab itulah. Sebab salah satunya bila kecintaan kepada Allah itu lebih besar daripada yang lain. Diceritakan bahawa kesungguhan mahabbah itu terdapat dalam 3 hal. Tengok kesabaran, kesungguhan mahabbah itu terdapat dalam 3 hal. Pertama, dia akan memilih kalam kekasihnya daripada ucapan selainnya. Dia memilih berdampingan dengan kekasihnya daripada berdampingan dengan selainnya. Dia memilih mendapat kerelaan kekasihnya daripada kerelaan selainnya. Demikian dalam kitab Al-Muntaha. Di situ juga dikatakan, sesungguhnya rindu itu menyingkap segala tabir dan membukakan semua rahsia. Yang ada hanyalah kelemahan roh, menahan kerinduan ketika ada halawatu zikri, manisnya zikir. Sehingga kalau salah satu anggota badannya dipotong, dia tidak merasakan kesakitannya. Jadi makna macam kalam kekasihnya lah. Dalam banyak-banyak kita yang benda-benda bacaan kita, maka Quran adalah bacaan yang paling baik sekali. Dan bila kita dapat baca Quran, sekarang dah tak ada alasan. Sebab hari ni Quran siap tafsir dan siap adalah nota kat topi tu. Sebab turun ayat. Dan ayat ini merujuk kepada hukum apa. Aduh pula. Kan? Jadi sekarang dah tak ada sebab lagi dah. Kita tak nak mengaji Quran dengan memahami dia. Ambil dalam 5 ke 10 minit sehari kan, kita baca satu ayat, tengok maksud dia. Kan? Ambil itu. Kan Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Mengaji ke mulut keluar kan, baca tak sampai ke tokak ni. Maksudnya apa? Kalau baca tak sampai ke tokak, dekat hati lebih lagi. Itu yang kadang dia mengaji tapi perangai macam tu ya. Main nombor macam tu ya. Dekat masjid tu ada masjid, perasan tak? Dia bukan hanya buatlah tanda pakai selotip tu dah. Dia letak petak siap nombor. Ada tak? Pernah jumpa kan? Siap nombor. Maghrib dia petak 5 boleh. Isyak dia petak 25. 15, 25. Dia tikam. Kono pula tu. Wah ajar betul. Dah kono belanja pula orang masjid. La ilaha illallah. Itu semua lah tu kan. Tak contoh lah. Banyak tu sebab kadang-kadang kita heran kan. Ada orang tu dia buat perangai tu melampau-lampau. Pasal tak? Kita tengok dalam TikTok, tengok dalam Instagram, tengok dalam media sosial. Bawa joget-joget. Perempuan tu. Dia sanggup macam, lah dia ni tak malu ke kerana soalan kita kan. Dia ni tak malu ke. Dia dah buat salah tu, ditunjuk lagi ke orang. Nampak tak? Kemudian mempertahankannya pula. Berjoget, melambak pun ni cerita apa tu? Dia nak gomok. Tunjuk ke orang. Betul. Adalah orang lain mempertahankan. Itu memang cara dia. Dia kreatif tu. Nah. Macam mana tu? Kan? Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cuba tengok dalam surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyallazi, wahai hamba-hamba yang. Qul ya ibadiyallazina asrafu. Asrafu ni melampaui batas ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Itu je.
Ramai yang melampau-lampau ini, ramai. Kalau dia mengutuk agama tu kan, takut kata orang, dia ni. Apa tahu warna macam tu sekali. Nampak tak? Lepas tu ada pula orang tu. Dia letak gambar ustaz ni, video ustaz ni cakap apa, lepas tu kat sebelah ni ustaz ni cakap apa. Tengok ustaz ni tak betul, ustaz ni betul. Dia melagu-lagu kan. Kalau ikhlas, bagi tahulah kat ustaz-ustaz tu, tak salah kau nak tunjuk kat semua orang. Sudah orang Islam ni berpecah lagi. Itulah dia ni membohong, dia ni betul. Dia ni menipu, dia ni elok, dia ni tak elok. Macam saya sana tak boleh letak gambar saya sebelah Halil sebab saya bukan ustaz. Saya saudara. Saudara Syamsul Debat. SD, SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat, USD, mahal tak boleh bayar, US dollar. Dan Allah Ta'ala sambung ayat dekat dalam tu. Bila sebut asrafu ni tengok, melampau tu banyak. Kalau bayangkan dalam bab agama kan, siapa sangka orang tu kutip duit untuk wakaf, untuk dana dana masjid, untuk tahfiz. Dia bohong. Dia guna duit tu untuk diri sendiri. Melampau tak? Melampau. Kita orang yang terakhir lah yang kita akan jangkau baik kojo tu ustaz. Betul tak kan? Orang yang terakhir yang kita jangkau ni orang yang tahu agama. Betul tak? Banyak berlaku. Dengan saya kau nak tipu. Ya, macam mana? Dia kata baik wakaf ni, pembinaan pusat ni lah itulah. Tapi bohong. Macam-macam orang hari ni. Pergi umrah, ambil duit orang, tipu. Sudahnya kawan tu tawaf kat KLIA. Tak dapat pergi umrah, menangis. Kumpul duit bukan sehari dua. Ada orang kampung kan disimpan bawah 3 kotak. Sikit, simpan kat dalam periuk sikit dengan harapan anak tak jumpa duit tu. Nak kumpul dapat 5,000 lebih kan masa tu kan. Okey, boleh cik, tak ada masalah. Boleh ni dapat hotel bagus dan iya ke. Sudah kawan tu dapat beg, kawan tu dah sadap dah dapat kan ihram dapat. Lepas tu telefon tak angkat. Tapi bila pengimak ni agak semua kat sana pasport yang bagi, tak adalah dia minta dah. Telefon dah tak dapat. Rupanya ofis tu dah tutup, tak ada orang. Tipu banyak. Ada orang pakai nama saya pun ada. USD Travel dia kata. Syamsul Debat Travel. Masa bila aku buat travel ke mana? Saya pun pergi dengan orang ya, tak ada saya pun dah. Kan, orang sanggup tipu. Kan melampau tu menipu dan urusan yang agama ni, kita tak boleh fikir orang boleh buat. Tapi orang buat. Doa nak minta copek kahwin, bayar sekian-sekian. Doa minta alawan tu, lain tak bayar. Doa minta jauhkan bergangguan, doa samput, doa sakit jantung. Ada menu macam menu kau dah makan. Melampau tak? Melampau. Nampak tak? Urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh. Melampau. Lagi bangang orang tu, lagi elok dia bagi. Nampak tak? Tu tanduk-tanduk lah kan. Dan Allah Ta'ala sebut sambung, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah ingin ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita dah terasa, kita dah terlebih, kita dah melampau, oh cukuplah tu. Makin kan zaman muda-muda, makin zaman pop, ye. Zaman semua orang menolak basikal sok-sanyap kat belakang tanpa mak ayah tahu. Nak pergi fun fair. Dulu-dulu kan. Zaman dulu, kita rasa dulu tu pun dah melampau dah. Sekarang lebih lagi. Dulu tu kira hormat dengan mak ayah tu. Sanyap-sanyap tolak basikal nak pergi fun fair kat simpang kampung. Dulu mana ada internet. Poster loket kat pokok gotah je. Kan tulisan itu kan pakai tulisan pakai marker ya tulis kan. Dulu The Zurah kan Ramli kan. Zai kan dulu tu kan. Zaman dulu, sekarang ya Allahu Akbar, tak payah nak cakap dah. Kan? Ya. Yang pergi disko sampai semua tunjuk langit. Ya. Itulah dia. Diceritakan, okey, demikianlah kitab Muntaha
Betul. Okey, diceritakan bahawa seorang lelaki sedang mandi di sungai Furat, kemudian dia mendengar seorang lelaki membaca ayat, "Berpisahlah kamu pada hari ini, hari kiamat, hai orang-orang yang berdosa." Surah Yasin ayat yang ke-59. Bila dengar ayat tu, orang ngaji, orang baca ayat tu, dia faham kan? Maka hatinya luluh, tubuhnya gemetar hingga dia tenggelam dan mati. Allahu Akbar. Dengar tenggelam. Kita bacalah ayat apa pun, dengar, oh orang ngaji je, tentu kan. Dari Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi, dia berkata, aku melihat di Basrah seorang lelaki sedang berada di tempat tinggi. Dia menghadap kepada orang ramai lalu berkata, barang siapa mati kerana rindu, hendaklah dia mati sedemikian. Sesungguhnya aneh rindu tidak mahu mati, kemudian menjatuhkan diri dan mati serta-merta. Macam itulah punya kerinduan dia kan. Tapi janganlah kita usah sajalah pergi baring kat tengah jalan tu. Tak, maksudnya kasih sayang tu, rindu tu sampai dia biar matilah dia rindu ni, tak sanggup nahan dah. Macam tu. Itu sebab kita selalu sebut kan, Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, kan kita belajar dulu kan. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir, betul? Dunia penjara bagi orang mukmin, susah apa tu? Ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Orang panggil orang beriman. Tetapi kenikmatan yang sebenar bagi orang beriman adalah kematian. Bila mati dah tak ada peraturan dah. Dia dah bebas daripada penjara dunia ni. Macam tu sekali lah pada orang yang beriman. Pada orang yang tak beriman, pada orang yang lebih utamakan dunia daripada yang lain, maka dia akan sayang nak meninggalkan dunia ini. Duit dah banyak, kereta dah besar, rumah dah godang, dia pun dah godang, dia pun dah lebar dengan lelaki itu kan, sedap makan hari-hari. Nia dah booking dah. Dah booking. Buffet Ramadan. Hotelnya hari Jumaat yang pertama. Jumaat kedua dah tahu dah hotel mana lah nak pergi buffet Ramadan. Tak masuk akal langsung. RM125 satu kepala. Mantah darah apa seorang sampai macam tu. Ayat dia lah kan. Tapi ramai habis. Ramai yang booking dah ada dah hari-hari booking ni. Ada satu hotel tu saya baca, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Ada satu hotel tu 33 jenis air disediakan. 33 jenis. Kalau kita minum 33 tu, keluar pada hotel tu lupa nama bin siapa pun lupa. Parah kan. Dah nak tunjuk kan, dia punya promo tu. Kita ni, kita dah 2 tahun tau tak ada buffet Ramadan tau. Tahu tak buffet Ramadan ni antara sebab kita membazir banyak. Menurut kajian sebelum PKP dulu, setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Membazir 17,800 tan setiap hari. Dan sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Buruk lantak orang Malaysia. Boleh nak banyak tapi tak makan pun. Membazir. Kalau kita tengok orang putih tu malu gitu. Bukan kata apa lah, orang putih ni kalau dia pergi buffet, dia ambil, dia duduk. Dah lah. Dah ready dah nak makan. Macam tu lah sepatutnya. Makan, okey, sedap. Okey dah. Nak lagi? Nak. Okey, pergi ambil lagi. Pak ambil, pak duduk makan. Ada lagi? Pak ambil lagi, pak duduk makan. Macam tu. Kita sebelum buka, bawa pinggan lain. Pinggan lain. Pak ambil. Letak. Dah habis ke? Perjuangan belum selesai. Dia nampak pinggan kawan ni. Mana kau dapat kambing tu? Pergi pula ambil lagi. Penuh meja. Itu hakikat dia. Betul tak? Sebab mak saya dia kata, mak tak nak lah. Kau nak pergi, kau pergi lah. Tapi percuma pun tak nak mak saya pergi lah. Buffet Ramadan. Kan lambat. Dia nak semayang susah. Dia nak pergi tarawih lagi. Tak nak. Dia kata, kan balik dah ponek apa semua dah mana. Dia tak pergi. Itulah. Kau jangan patut Patut kita lagi ini kan. Ni tak. Tu sebabnya apa? Kita boleh tengok dalam bulan Ramadan ni ada orang makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Kan? Sepatutnya puasa ni
Sepatutnya puasa ni pertama menyebabkan kita ingat pada orang yang susah. Pertama. Kedua, kita dapat kawal hawa nafsu kita. Tu dia. Dan yang ketiga, dapat dekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau tak dapat tiga-tiga tu, out of service lah, boleh. Kan? Tapi saya tengok dalam ni insya-Allah ada harapan. Setakat kalau macam ni, sebab tak nampak yang makan lah. Nampak okey? Kan? Keluar kan belum tahu dah. Kan? Tapi itulah dia. Kita kawal. Tak, sebab kita kena kontrol. Tu sebab saya bukan, ada orang niaga bazar Ramadan marah kat saya. Ustaz tak bagi, bukan saya tak bagi poi. Poi bazar Ramadan, habis ibadah umrah tu dia buat Mula dia tawaf, dia sa'i. Kono bazar Ramadan yang banyak zoom sa'i. 1, 7 kali dia pergi. Tak, sudah tak boleh apa. Ada kan, buang masa. Buat apa? Kan? Tak nak cari tu, ada seorang yang berniaga tu. Tak jumpa dia, tak niaga dah. Rupa salah bazar. Memang kau tak jumpa. Lepas tu belum cerita lagi. Beli tu pula balik menyumpah. Kan? Apa pun kuih kelopong macam ni. Ya, kuih kelopong. Tu kuih kelopong, buah Melaka. Negeri Sembilan panggil kuih kelopong. Tempat lain panggil buah Melaka. Ada onde-onde yang sebut onde-onde. Tapi beza onde-onde, buah Melaka dengan kelopong apa? Kelopong pakai gula anau. Gula anau rangup gula sampai maghrib. Tu beza Faham? Kan? Ini gigit mencurat gula-gula cet. Alah, bodoh. Kan? Tu sebab nak beli tu, cari orang yang kita dah tahu. Tu sebab saya tak galakkan orang beli itik salai yang tepi-tepi jalan tu. Kalau orang pergi, kalau bilang, tolong beli itik salai. Tu yang mak saya kata, tak berapa minggu punya itik di salai tu depan tu. Melainkan kita kena orang tu cakap dengan dia, Kak, saya nak ambil tu lah, nanti saya carikan yang baru-baru. Dia kan cari. Lain tu sebab orang makan tak sadap. Itik lama. Itik tu kalau cakap berapa kali kau nak bakar dah ni. Kalau itik tu boleh cakap lah. Iyo. Dia cakap betul. Jadi lepas tu, satu lagi saya pesan tolong lah. Kalau kita dah beli hari pertama, beli roti john, kita beli 2 batang. Ya. Hari pertama tu ada yang beli seorang sebatang pun ada. Macam ni lah, geram. Sebatang masuk tu. Murtabak seorang skoping. Lepas tu tengok tak habis, besok jangan beli macam tu lagi. Kurangkanlah. Kadang otak itu tak jalan lah bulan puasa tu. Beli tetap beli. Kan? Tak betul, janganlah kita jadi masyarakat yang membazir. Tolonglah kan. Lagi satu, tak apa, tak habis kan sedekah kat surau. Kan kau ajar. Nak sedekah sebelum berbuka. Kan, hantar ke masjid sebelum berbuka lain. Kalau selepas berbuka tu nama pelupusan sisa pepejal. Yang kau tak habis kau bagi ke orang. Beza tau kita tengok labam makanan selepas berbuka tu tak? Beza, hantar sebelum. Tu lain. Ya? Sedekah lah banyak. Kemudian telah berkata Al-Junaid radhiyallahu anhu, tasawuf adalah meninggalkan pilihan. Dan diceritakan bahawa Zunnun Al-Masri radhiyallahu anhu masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia melihat seorang pemuda telanjang jatuh sakit dan nampak sekali hatinya sedang meratap pedih. Kemudian dia berkata, aku mendekati pemuda itu, kuucapkan salam kepadanya, lalu kutanya, siapa engkau wahai pemuda? Dia berkata, aku ini orang asing sedang dirundung rindu. Maka tahulah aku maksudnya. Lalu aku berkata, aku juga sepertimu. Kemudian dia menangis dan aku pun menangis kerana tangisannya. Dia bertanya, apakah engkau menangis? Aku menjawab, aku pun sepertimu. Kemudian dia menangis lebih lagi. Dia menjerit sehingga keluar rohnya. Lalu aku selimutkan pakaianku kepadanya dan aku keluar untuk mencari kain kafan. Setelah aku dapat kain kafan, aku kembali lagi. Namun aku tidak menemui pemuda itu di tempatnya. Maka aku berkata, Maha Suci Allah. Lalu aku mendengar ada suara hati berkata, wahai Zunnun, sesungguhnya orang asing itu dicari syaitan tidak bertemu, dicari pemilik harta tidak bertemu, dicari keredaan di syurga pun tidak ditemui. Dan aku bertanya, di mana dia sekarang? Lalu aku dengar suara hati berkata, di majlis tempat yang benar, di sisi Maharaja Allah yang Maha Kuasa. Surah Al-Qamar ayat yang ke-55. Disebabkan kecintaan, ketaatan dan taubatnya, demikianlah tersebut dalam kitab Zahari Riyad. Itu sebabnya kita kalau betul-betul kita ni tak dapat lah, kita ni umat akhir zaman ni payah lah. Iman kita ni setipis, orang kata senipis kulit bawang, lebih nipis lagi kan. Sebab
Sebab jangan minta. Ada orang minta ni, nanti mungkin ada satu kisah ni, minta dengan Nabi Isa, tolonglah bagi aku ni kerinduan kat Allah Ta'ala. Nabi Isa kata, kalau aku bagi kat kau, takut kau tak tertahan ni. Tu sebabnya kadang, tu sebab pada orang gila tu, orang yang 9 kan, orang gila ni kita panggil 9. Kenapa? Sebab tak cukup 1 nak 10. Ada yang short kan. Tu sebab orang gila tu kita jangan apa, orang gila tu kita baik-baik dengan dia tu, maksud bukan kata layan dia. Kadang kan ada orang gila datang ke mak saya menego, mak saya menego kuih kan, macamnya datang tak berbaju, suara loneh sikit kena nampak senapang tu. Contoh datang kan, mak saya bagilah ni, tak ada, dia nak ambil yang bersusun tu juga, dah dia gila kan. Tapi mak cakap biarlah, maaf dia ambil dia ambil kan, terjatuh bawah kuih tu, kan, tak apalah, tak ada rezeki tu, biar. Sebab kita tak tahu dia tu, alam dia tu, dia ada dah tompek di sisi Allah dah tu. Kita ni yang waras ni pun kadang gila perangai kan. Ya, kadang dia cakap pun mengaku dia gila. Wui, mutabak ni sedap gila. Nampak tu? Gila. Kan? Semua gila. Kan? Wui, besar gila. Semua gila. Kita sendiri yang meletak gila tu. Ada seorang sahabat saya, nama dia Mansur, dia kerja kat Bank Afin kat Seremban. Ayat dia lagi lah, semua meninggal. Dia punya kari meninggal sadap nampak dia punya ayat Dia main meninggal pula. Saya kata kau ni gambar betul pakai ayat meninggal. Dan dia punya lawa rumah tu meninggal, tengok lah, ilah tu tahu warna tu. Ya gambar, kita yang gambar meletakkan tu kan. Jadi setengah masyayikh ada yang ditanya tentang muhib orang yang mencintai Allah, maka dia menjawab iaitu sedikit bergaul. Nampak? Orang yang cinta Allah apa dia? Sedikit bergaul, banyak menyendiri, selalu berfikir, banyak diam. Dia tidak melihat ketika memandang, tidak mendengar ketika dipanggil, tidak faham ketika diajak bicara, serta tidak berduka bila ditimpa bencana. Ketika ditimpa kelaparan, dia tidak mengerti. Ditimpa telanjang, tidak merasa. Bila dibentak, tidak takut. Pendeknya, dia selalu memandang pada Allah dalam penyendiriannya. Dia suka dan bermunajat kepadanya serta tidak mempedulikan ahli dunia. Okey. Tengok contoh apa tau? Tengok contoh bila kita buat umrah. Contoh paling senang lah. Orang tu pangkat dia tinggi. Perdana Menteri, Presiden, nombor 1 dalam negara. Sultan dekat negara tertentu. Sampai ke Tanah Suci, kena pakai kain ihram. Sama yang brand ni. Tak ada pun nampak, hui dia punya kain ihram Gucci. Tak ada. Dia punya kain ihram ni Adidas, mana ada. Dan lepas tu bila kita kena itibak, bila nak round tu pusing, semua biar nampak lah bahu macam ni. Lah, nampak suntikan BCG Ada orang ambil gambar bahu saya tu masa tengah tawaf tu, gila betul. Tak. Nak tunjuk masa tu tak ada yang malu tau. Sebab apa? Kita sama di sisi Allah. Nampak? Itu antaralah contoh yang paling senang nak faham lah. Tak ada kisah dah. Cakaplah apa pun. Tapi sebab nak beribadah kita pergi kan. Tengah-tengah malam itulah semua sekarang rindulah. Macam dulu boleh malam-malam pukul 2-3 pagi pergi ke Tanaim kan, kat Masjid Sayyidatina Aisyah tu, kita bermikot kat sana sendiri, naik taksi, kita boleh buat umrah sendiri. Sekarang susah sikit. Tapi saya rasa boleh dah. Sebab hari tu saya nampak cara dia boleh pakai kain ihram, nampak yang grup termasuk nyolit dekat situ. Arab tu dia tak check lah. Tunjuk handphone ni. Semua screen capture, bukannya install. Semua screen capture yang dah lulus yang semalam itu tunjuk macam dia pun tengok. Sudah tak terayak tak? Ramai betul. Saya tengok dekat Tompek Sa'i tu yang tinggal dekat bukit tu, yang kita dapat tengok bukit tu, situ tak boleh lalu langsung. Memang ramai orang macam musim haji. Hui, saya kata. Tapi orang Malaysia semua. Tapi adalah orang Arab tu, adalah kan bercampur-campur, tapi ramai betul orang Malaysia. Tapi itulah maksud salah satu contoh. Kita dengan berkaki ayam kan, kita pergi, kita tak kisah dah. Sebab masa tu tak ada siapa pun pergi ke sana bawa jawatan dunia tak ada siapa. Masa tu kan pergi tengok kat sana kan, kereta Camry, kereta Vios, kereta yang mewah-mewah kat Malaysia ni semua bayar taksi. Bodobu, bengkok-bengkok, cala-bala kereta. Awak pun tengok lah, kereta dan bayar taksi tu.
Iya tak nak cakap kan. Jadi makna kata tak ada apa nilai sama di sisi Allah Ta'ala kan. Tak salah kita nak apa. Jadi sebenarnya tu salah satu contoh yang nak bagi budak faham. Kita beribadah macam semayang kayak masjid. Ada cakap yang gaji 10,000 ke atas saf pertama. Ada. Kan? Yang gaji bawah 5,000 saf yang ketiga ke bawah. Yang B40 saf yang ke-6. Tak ada. Yang nak mohon, yang dapat lulus air ceria, saf ke-7. Tak ada. Kan? Air ceria lah, air citra kan? Tak ada. Kan? Jadi itulah dia. Ya. Kemudian pendeknya dia selalu memandang pada Allah dalam penyendiriannya, dia suka dan munajat kepadanya serta tidak mempedulikan ahli dunia. Abu Tawab telah mensyair dan menyebutkan tanda seorang muhim. Janganlah engkau tertipu, seorang kekasih punya tanda, punya hadiah untuk kekasihnya. Pahit balanya dia rasa nikmat. Rasa nikmat walaupun dia pahit, walaupun apa. Suami dah tak ada. Suami dah meninggal, hilang topik bergantung. Tapi ada banyak lagi nikmat lain, iaitu nampak anak-anaknya boleh tampung dia. Contoh, nikmat yang baru Allah bagi sebenarnya. Ada hikmah dia. Anak tu lebih rapat pula dengan dia, lepas abah tu tak ada. Kan anak tu datang, mak ada apa-apa tak nak, mak cakap ya. Mak alung dah boli dah. Dah boli dah mesen air tu, takkan toi sajuk, takkan toi panis, dah boli dah. Mak tak nak lagi cari menyorit kan, orang dah boli dah. Mak dah boli dah tu, mak tilam tu, mak tidur, masya-Allah sok pagi kuih teh. Aduh tilam macam tu. Tilam tu dia kena on kan tu. Dah boli dah mesin oksigen untuk abah tu dah seorang, yang mak dah tak ada. Boli oksigen, abah pakai oksigen tu bah. Tidur sonyap bah, abah jaga pun dah 3 hari tidur. Ada orang macam tu kan. Ada adik saya itu, ada dia ada masalah dengkuran. Saya adik-adik saya berdongkur belang lawan tidur. Lepas tu dia punya tu, doktor cakap tidur dia tak puas. Jadi pergi bawa ke hospital. Lepas tu doktor suggestkan ambil oksigen ni. Jadinya kan dia bawa tidur. Elok senyap tidur kan. Oh ya, hendaklah kan. Ada macam-macam lah sekarang kan teknologi itu. Ada yang cakap pakai ni kan, letak sapit kat sini, hilang berdongkur tu kan. Pasanglah ni. Besok pagi tertangga benda tu. Tak maun dah kan. Tak perganjat benda tu. Tapi ada orang perempuan dia dah biasa dah laki berdongkur. Kadang laki tak berdongkur dia lah tak boleh tidur. Dah mati orang tu ni senyap pula. Contoh kan risau lah dia kan. Biar dia berdongkur tu kan. Kan kemudian tidak diterima gembira pun. Diterima gembira apa pun yang dia perbuat, tidak diberi pun tidak mengapa. Maknanya dia okey je. Sampai alhamdulillah, tak ada pay pun tak apa. Kefakiran dianggap penghormatan saja. Kau lihat keinginannya hanyalah mentaati kekasihnya. Kau lihat mukanya berseri, hanya si dia yang ada di hati. Dia taat segala ucapannya. Diceritakan pada satu ketika Nabi Isa berjalan-jalan. Ini kisah dia. Dia berjumpa dengan seorang pemuda sedang menyiram tanamannya. Lalu pemuda itu berkata, wahai Isa, mintakan aku kepada Tuhanmu agar memberikan rezeki mahabbah kepadanya, meskipun sebesar biji sawi saja. Kemudian Nabi Isa berkata, engkau tidak akan kuat menerimanya. Sebenarnya itu dia kata. Sebesar biji sawi pun kau tak terdaya dah. Habis macam mana? Kan? Kemudian pemuda itu mendesak, kalau begitu separuh saja. Lalu Nabi Isa kata, Nabi Isa berdoa, ya Tuhanku, berilah dia separuh biji sawi dari mahabbahmu. Lalu Nabi Isa lalu lagi di tempat itu, maka ditanyakan tentang pemuda tersebut. Tapi orang-orang berkata, dia telah gila dan pergi ke satu gunung. Orang yang bagi minta doa tu tadi, minta separuh pada biji sawi. Kan dah gila dah pergi ke gunung tak kan? Kemudian Nabi Isa mohon pada Allah agar dapat melihat pemuda itu lagi. Dan bila Nabi Isa dapat bertemu dengan pemuda itu, diberikannya salam tapi tidak dijawab oleh pemuda itu. Nabi Isa berkata, akulah Isa. Benar Allah memberi wahyu pada Isa. Bagaimana dapat dia mendengar ucapan manusia? Assalamualaikum, tak jawab dah. Aku Isa, jawab dah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu, kan? Bagaimana dia dapat mendengar ucapan manusia jika dalam hatinya ada separuh biji sawi saja dari mahabbah kepadaku, demi kemuliaan dan keagunganku. Kalau engkau kerat dia dengan gergaji, nescaya dia tidak akan merasakan sakitnya. Macam itulah bila orang tu betul-betul sayang dan cinta pada Allah, tak rasa apa pun. Tenang dia. Kau suami kau dah meninggal, kau tak sedih ke? Allah sayangkan dia. Memang saya sedih, tapi saya redha. Sebab sepanjang hayat arwah ni,
Dia tak pernah buat salah dengan saya. Dia tak tinggal solat, dia rajin ngaji, zikir. Jadi apa saya nak komplain? Allah sayangkan dia. Tu sebabnya kalau orang meninggal jangan simpan dalam maut. Kan? Ada pandangan kata jangan melangkau 3 waktu solat. Dia meninggal tu dah doreh tanaman. Kan? Jangan tunggu lama. Allah dah jemput dia, kita lengah-lengah lagi. Dah baru tunggulah nak seorang lagi belum sampai. Pun tunggu pula. Bukan datang, bukan boleh ni kan. Baik video call. Ya dah nak pergi, yalah. Pergilah, tak apalah, pergilah sempurnakanlah. Kan? Nak cium dahi tak apalah. Pergilah ziarah kubur tu. Kan? Kita doalah banyak-banyak. Sedekahkanlah doa banyak-banyak pada arwah. Kalau memang dalam tempoh tu tak lama benar je nak balik, tunggulah kejap. Tapi kalau dah lama-lama benar, kan? Itulah tu. Barang siapa yang mengakui 3 hal namun tidak bersih dari 3 hal, berarti dia tertipu. Pertama, mengakui akan manisnya zikir sedangkan dia masih cintakan dunia. Kedua, mengaku ikhlas beramal tapi suka penghormatan manusia kepadanya. Dia kata manis berzikir tapi masih cinta dunia. Masih sibuk lagi sport rim. Sibuk lagi dia nak pampah baju lawa raya ni. Kau tengoklah. Kau tema tahun ni kalau apa? Dan kalau pink, sudah samalah dengan Dan. Balik tu tukar, bang tak lihat pink lah, jiran kita pun pink. Tukar ada lain. Merah samalah dengan orang sebelahnya. Biru sama dengan bakso, langsung bolang-bolang gue. Macam tu lah kan, tahu tu kan. Adalah color magenta tadi dicampur-campur kan. Jadi color lain. Kan macam-macam lah untuk sekarang. Kemudian mengakui ikhlas beramal tapi suka penghormatan manusia. Dia suka orang iktiraf dia. Sebabkan dia ni lah yang paling baik sekali, kita lantik dia sebagai ni. Wah, dia suka lah tu pada macam tu. Kan? Dia mengaku cinta kepada penciptanya, Khaliknya, tapi masih memperturutkan nafsu. Maka Rasulullah SAW telah berdoa, akan datang atas umatku di mana mereka menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mereka suka kepada dunia dan melupakan akhirat. Mereka suka pada harta sehingga melupakan hari hisab. Mereka cintakan makhluk sehingga melupakan Khaliknya. Mereka suka berdoa tapi lupa bertaubat. Dan mereka suka rumah tapi lupa kepada kubur. Itu yang hebatnya bila ada orang tu boleh buat masjid kat Bandar Baru Senayan, Perumahan 2. Yang terbaru dia buat kat Langkawi, satu masjid baru. Dia wakaf niat untuk mak dia, untuk dia. Yang kat Langkawi tu dengan dia niatkan wakafkan untuk isteri dia. Dan dia siap booking tompah buat satu petak kat Masjid Bandar Baru Senayan tu, satu petak kalau dia meninggal besok situ tanam. Macam tu dia ingat pada kubur. Pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Jangan cakap dia, termasuk yang bercakap ni. Ya, tak makna ingat mati, kan? Ingat mati, kan? Pernah Mansur bin Anwar menasihati seorang pemuda, wahai pemuda, janganlah kau tertipu oleh mudamu. Betapa banyak anak muda melambat-lambatkan taubat, lalu apabila maut datang dia lupa bertaubat bila dalam kubur. Seluruh anak isteri dan keluarganya, bahkan segala hartanya tidak berguna lagi. Sebagaimana Allah telah berfirman, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah mati dengan hati yang selamat, membawa iman ataupun bertaubat. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Allahumma ya Allah, berilah kami rezeki taubat sebelum mati. Kita doa ya. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rezeki taubat sebelum mati. Ingatkanlah kami ketika kami lupa. Berikanlah kami keuntungan akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Minta tu benda tu. Kita ni tak kuat. Ada je benda yang kacau kita. Balik rumah kan Netflix tu. Balik rumah kan TV tu. Keluar pula Uji Rashid. Dah lama tak nyanyi-nyanyi dekat tudung kita pun tengok. Dah leko dah sekejap kan. Tak adalah kata apa tak boleh langsung nongah tu. Tapi sampai leko tak boleh benda lain. Hangui ikan kat dapur tu. Dia nengok kan. Kan bagus kalau nongah baca ayat suci Quran leko macam tu, kan. Itu sebab kadang-kadang pada musim tarawih ni kita ada setengah masjid surau tu dijemput anak-anak tahfiz yang bacaan di lunak merdu soga kan.
Sampai kan orang perempuan kat belakang tu ngeletek-ngeletek nyawa dak sadap budak tu baca. Saya pernah bawa satu budak tahfiz, bawa ke kampung mak saya, dia jadi imam. Malam turn saya yang last, saya ada 4 kali giliran. Malam biasa saya bawa, lepas tu malam last tu saya bawa budak tu. Budak tu baca, ya Allah sadap. Pertama kali orang kampung saya komplain, sikit bona baca. Lah, pendek pun salah lah. Macam tu. Lepas tu bila saya tanya balik tahun ni, nak bawa apa lagi? Rupa budak tu dah sambung belajar ke Madinah. Tunggulah dia balik. So, ni nak cari seorang lagi nak cari. Ada seorang itu dekat masjid kat Selayang. Tengah budak tu baca, saya tanya nak tak datang ke surau kampung mak saya? Boleh? Dia kata kan, saya orang dah tahu dah. Bacaan saya Allahu Akbar. Wih, ikat kain kat kotak sikit laju malam ni. Dia dah tahu dah kalau Samsul buat jadi imam malam tu. Memang torang betul kata. Saya terpaksa bawa jugalah, menyambung legasi arwah abah tu pada dulu kan. Dulu arwah abah saya bawa kat surau tu. Sampai tu saya lah sambung. Tapi dia dah sibuk ceramah, adalah malam-malam tertentu dia dapat kan, bagi giliran. Bagilah kan, bagi betul. Sebab orang tua pun dia macam tu ya, laju bona pun tak boleh. Menabu cendol maghrib tadi tu. Rukuk Allah Akbar burut ni keluar cendol tadi. Banyak nak makan. Laju bona salah perlahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang perempuan kat belakang balo lah kita tu. Ini baru isyak ni, belum tarawih ini tu kan. Iyo, slow bona pun bayar. Ada seorang tu Bismillahirrahmanirrahim. Sonyap lagi dia marah. Pula sonyap lah dia ni dah. Sonyap pun marah. Laju marah, perlahan marah. Sonyap lagi marah. Yang sonyap lah dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Semua lah tu. Carilah yang sogar-sogar. Kadang-kadang kat kampung-kampung tu bukan yang orang tua tu tak nak bagi ke orang lain. Tak ada orang. Kesian kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil. Sami Allah halimah hamidah deh. 5 hado midah hado. Ngigil-ngigil dah baca kan. Dah dia tak try yo. Yo. Macam-macam kesian. Ada satu tu kek kalau bilah tu. Allah tu banyak orang kata dia memang daripada dulu macam tu. Dia ada puih merah muka nahan golak orang belakang tu. Tak, ni imam ni memang macam tu ustaz pada dulu tu. Tiba-tiba dia macam ni. Allahu Akbar. Allah pahal tu. Ya ada memang ada. Tak bukan kata kita buat nak golak. Memang tu ada macam tu. Kan? Tu. Kan? Jadi ciri orang mukmin adalah setiap saat selalu bertaubat dan menyesali dosa-dosanya. Dia memadai apa yang ada dan sama sekali tidak terpikat pada dunia. Bahkan dia selalu beramal untuk akhirat dan menyembah Allah dengan ikhlas. Diceritakan ada seorang lelaki bakhil dan munafik bersumpah hendak menceraikan istrinya bila dia memberikan sedekah. Kemudian datang pengemis mengetuk pintu rumahnya lalu berkata, demi hak Allah apakah engkau tidak akan memberiku sesuatu? Lalu perempuan itu memberikan 3 potong roti. Apabila diketahui suaminya terus memanggil pengemis itu dan berkata, siapakah yang memberimu roti? Pengemis itu menjawab, aku diberi oleh seorang wanita penghuni rumah itu. Lalu si suami masuk ke rumah dan berkata pada istrinya, bukankah aku telah bersumpah agar engkau tidak memberikan satu kepada seorang pun? Si istri menjawab, aku memberikan kerana Allah. Si suami kemudian menyalakan tungku. Setelah panas lalu berkata pada istrinya, masuklah ke situ kerana Allah. Si istri kemudian bangkit dan mengambil perhiasannya. Tinggalkan perhiasan itu, kata si suami. Si istri menjawab, seorang pencinta akan berhias untuk kekasihnya, dan aku hendak menemui kekasihku. Dan dia masuk ke dalam tungku itu. Lelaki munafik menutup tungku dan meninggalkannya pergi. Setelah 3 hari kemudian dia datang lagi dan membuka tungku itu. Dilihat istrinya selamat dengan kekuasaan Allah, sehingga lelaki itu hairan. Kemudian ada suara hati berkata, apakah engkau tidak tahu bahawa api tidak akan membakar kekasihku?
diceritakan bahawa Asyah isteri Fir'aun merahsiakan dia beriman pada Allah dari Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanannya, yang memerintahkan para pengawalnya untuk menyiksa istrinya dengan macam-macam siksaan. Lalu Fir'aun berkata, murtadlah engkau. Asyah tidak mahu murtad. Segera tubuh Asyah diikat pada beberapa pancang kecil dan Fir'aun mengherdik lagi, murtadlah engkau. Asyah berkata, engkau tahu jiwa ragaku dalam penjagaan Allah. Jika kau potong-potong aku, tidak akan menghilangkan cintaku kepada Allah. Kemudian Musa lalu di hadapannya, maka dia berkata, wahai Musa, khabarkan padaku, apakah Tuhanku rela atau murka kepadaku? Musa menjawab, wahai Asyah, semua malaikat langit merindukan dan Allah memujimu. Dia berkata, mintalah kepadaku, akan ku penuhi. Lalu Asyah berkata yang telah diceritakan dalam Al-Quran, ya Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu rumahku di syurga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, isteri Fir'aun diseksa dengan berjemur di panas matahari. Ketika mereka pergi, para malaikat memayungi wanita itu dengan sayapnya. Dia melihat rumahnya dalam syurga. Dan dirawikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Fir'aun merentangkan isterinya pada 4 pancang. Dia rentangkan tu, tangan, kaki tu, pancang, empek kan. Kemudian dibiarkan di bawah panas matahari. Kemudian Asyah menghadapkan mukanya ke langit lalu berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di syurga. Surah At-Tahrim ayat 11. Nampak tak, orang ni mempertahankan diri dia kerana Islam, kerana Allah. Tetapi ada masyarakat kita hari ni saja-saja pula langgar. Kan baru-baru ni keluar pula drama yang melampau ni kan, yang gambar video tu yang dikeluarkan saja nak tunjuk untuk tujuan marketing dia kata. Untuk tujuan pemasaran, untuk promosi, tunjuk video macam tu. Maka ada orang tanya saya, apa pandangannya? Pandangan tuan macam mana? Pandangannya satu je, Islam memang dah ajar matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik macam mana sekalipun, tapi kalau caranya tak betul, tetap tak boleh di sisi agama kita. Machiavelli kata, end justify means, dia kata. Matlamat menghalalkan cara, tapi dalam Islam tak pernah sekali-kali. Cara pun kena betul. Kita nak tolong, contohnya aku nak tolonglah tim kuliah duha kita ni, nak cari dana banyak sikit. Cara dia pergi rompak bank. Alhamdulillah ni ada dalam 100 juta, pakailah dia. Memanglah kita nampak duit, niat dia baik, tapi cara tak betul, tak boleh. Sebab kita nak kerja barakah, kerja keberkatan. Bayangkanlah drama tu, petikan drama yang memberahikan tu. Dia target nak pasang waktu bila? Waktu Ramadan. Bayangkan tu. Ni bulan apa? Bulan Syaban. Kan? Ni bulan yang mulia ni, janganlah kita buat kan. Ini tu saya kata, saja-saja lah cari kan. Janganlah macam tu. Hasan berkata, kemudian Allah menyelamatkan dan mengangkatnya ke syurga. Angkat apa? Angkat Asyah tadi ke syurga. Ia makan dan minum dengan senang lenang. Hal tersebut merupakan dalil bahawa memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepadanya dan memohon keselamatan kepadanya dari segala kesulitan dan bencana adalah perbuatan orang soleh dan adab orang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada tuan dan puan. Itulah dia untuk hari ini, kasih sayang kita kepada Allah. Letakkan keutamaan pada Allah. Ingat tak Nabi ajar kita dalam peristiwa hijrah? Apa Nabi sebut? Nabi sebut, inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Perbetulkan niat kita. Niatlah kerana Allah. Kita takkan rugi, kita takkan menyesal, kita takkan rasa tak berbaloi, kita takkan rasa, sebab semua kerana Allah. Ada satu hamba Allah, sahabat saya kenal rapat lah juga dengan dia. Dia suruh masa bini nak minta kerja, suruh buka tudung. Kau buka tudung kau, baru senang dapat kerja. Lepas tu bini dapat kerja. Bila bini dapat kerja, masalah sampai sekarang dah 15 tahun, 16 tahun tak dapat nak pujuk balik bini dia pakai tudung. Wahal semua orang dah pakai tudung dah sekarang ni kan. Budaya pergi kerja pakai tudung ramai dah, tak ada masalah pun pada yang bukan Islam pun. Kalau ada bos yang bukan Islam tak bagi anak kita pakai tudung, walaupun gaji dia tinggi, suruh dia berhenti. Jangan risau, ada rezeki lain nak, percayalah tak. Lepas tu anak kita pun berhenti. Betul lah mak cakap dapat kerjanya mak tak sampai seminggu. Kan gaji boleh tahan juga lah mak, tak setinggi yang dulu tapi boleh tahan, allowance ni banyak. Oh baguslah, alhamdulillah. Jadi yakin kerana Allah. Jangan kita takut. Buat kerana Allah. Kan? Iya sekarang dulu orang cakap buat drama-drama.
Kalau buat yang gambar telanjang ni laku dia. Apa dapat kecaman orang-orang dah mula sana. Drama-drama yang ke arah keislaman ni alhamdulillah. Filem-filem yang menuju kepada keagamaan ramai yang tengok. Malahan yang bagusnya bayangkan kita buat drama, kita buat filem yang berunsurkan Islam di dakwah ni, ramai pula yang terbuka hati nak kenal Islam. Maka tak ada masalah kan. Kita buatlah tuan-tuan. Jadi itu saja, insya-Allah kita akan sambung nanti bab seboleh. Bab seboleh tajuk apa pula lepas ni seboleh. Bab seboleh taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, kedua-duanya sekali ni kita buat ya. Bab seboleh muka nanti kita akan bincang sama-sama. Berapa ramai lagi yang tak ada kitab, tak ada buku? Nanti kau dah bawa lagi lah ya. Nanti saya bawa lagi lah ya. Kedai yang dulu tu dah tutup lah. Saya tanya Black PKP tu tutup kedai tu. Dah lah sampel buku tu kat dia. Dengan buku-buku saya tak ada. Ini buku apa nanti saya cari, nanti saya buat lah ya. Jadi itu saja pada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak bawakanlah nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.